Assalamualaikum. Apa khabar? Hai, kita jumpa lagi ya dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1 bersama cikgu. Okey, untuk hari ini kita punya topik adalah untuk melihat apa itu ataupun cara kita nak menghasilkan pendahuluan ataupun kita nak melihat teknik nak menulis pendahuluan. Okey. Okey, untuk menulis pendahuluan, cikgu menggunakan teknik misuk. Okey, ini senang, paling senang kita nak ingat teknik misuk. Apa itu teknik misuk? Bukan teknik nak makan sup ya, nak makan mi sup. Makan-makan tu bukan. Okey, ini untuk menulis karangan. Macam mana cara kita nak menulis pendahuluan karangan. Okey, sekarang kita lihat apa itu M, apa itu I, apa itu S, apa itu O dan juga P. Okey, M itu merujuk kepada masa. Okey, dalam kita nak menghasilkan pendahuluan, perkataan ataupun frasa pendahuluan yang pertama tu mestilah datangnya daripada frasa pendahuluan. Contohnya seperti dewasa ini, belakangan ini, okey, pada era arus kemodenan ini. Okey, itu contohlah. Kemudian diikuti dengan I. I itu apa? I itu merujuk kepada isu. Okey, isu yang nak dibincangkan dalam soalan. Okey, so bila dapat soalan, kena pasti apa isunya. Okey. Kemudian kita lihat S. S itu adalah merujuk kepada sebab. Okey, setelah kita dah kenal pasti isu, okey, ayat yang seterusnya adalah sebab. Okey, sebab biasanya kita akan mula dengan hal ini demikian kerana apa dia. Okey. Kemudian O. O itu adalah oleh itu. Okey, kita mulakan ayat dengan oleh itu. Okey. Seterusnya dalam perenggan pendahuluan perlu ada persoalan. Okey, perlu ada persoalan. Jadi nak menulis perenggan pendahuluan, kalau ada 5 benda ni lengkaplah kita punya perenggan pendahuluan. Okey. Jadi pendahuluan kita tu baiklah ya. Sebab ada persoalan, kita dapat menghuraikan dengan lebih baik. So ini teknik ni nak membantu kita. Kadang-kadang kita tak ada idea nak tulis pendahuluan. Macam mana nak tulis pendahuluan? So bila ada teknik ni kita tahu apa benda yang kena ada dalam pendahuluan. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh. Okey, dalam jadual ni cikgu ada bagi contoh. Okey, perkataan pertama ataupun frasa pendahuluan. Ni masa tadi kan. Cikgu dah bagi contoh frasa pendahuluan. Okey, kat bawah ni cikgu senaraikan 4 sahaja frasa pendahuluan. So kamu boleh sebenarnya ada banyak lagi. Okey, ada banyak lagi, cuma cikgu senaraikan 4 sahaja. Okey, contohnya seperti pada era globalisasi ini. Okey, sejajar dengan era globalisasi ini, belakangan ini, dewasa ini, dalam meniti arus kemodenan ini. Okey, itu contohnya lah. So, kamu boleh letakkan pada permulaan ayat. Kemudian diikuti oleh isu. Isu apa? Okey, isu apa yang nak dibincangkan? Okey, kena rujuk kepada soalan. Kemudian, tadi cikgu kata S ni adalah sebab. Okey, sebab cikgu mulakan dengan ayat hal ini demikian kerana. Sebab apa? Sebab apa isu itu sangat membimbangkan? Sebab apa isu itu sangat diperkatakan? Okey, kita bagi sebab. Kemudian oleh itu. Ayat seterusnya adalah oleh itu. Oleh itu ni apa dia? Oleh itu tu senang kita nak bagi tahu, senang kita nak cerita. Oleh itu tu apa yang kita nak buat? Okey, kita tahu kata masalah itu sangat membimbangkan. Jadi apa? Apa kita nak buat? So kita mulakan dengan ayat oleh itu apa dia? Okey. Kemudian ayat seterusnya persoalan. Persoalan ni adalah kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Apa benda kehendak soalan yang nak dibincangkan tu? Okey, katalah isunya adalah isu masalah sosial remaja. Jadi apa dia punya kehendak soalan? Mungkin kehendak soalan suruh kita menulis berkenaan dengan punca ataupun langkah-langkah untuk mengatasi masalah masalah sosial remaja tadi kan? Okey. Jadinya kat sini persoalannya apakah? Okey, tengok tugasan. Apa tugasan dia? Apa kehendak soalan?
untuk mengatasi bla bla bla. Kamu buat ayat sendirilah ya. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya ataupun ayat yang terakhir, bagi menjawab persoalan ini, saya akan mengupas. Tulis balik apa persoalan dia tadi. Apa kehendak soalan tadi? Dengan jelas dan terperinci. Jadi kita punya pendahuluan ada berapa ayat? Ada 5 ayat. Okey? Ada 5 ayat. Jadi tengok contoh yang cikgu dah buat. Okey. Ini contoh soalan dia. Okey, ini contoh soalan. Belakangan ini, negara digemparkan dengan isu masalah sosial dalam kalangan remaja seperti melepak, gejala menghisap dadah dan pembuangan bayi. Huraikan punca dan langkah-langkah untuk mengatasi isu tersebut ataupun isu tersebut. Okey, so bila dapat je soalan, kenal pasti apa isu dia, apa tugasan dia. Okey, untuk soalan ni, apa isu dia? Color apa nak? Okey. Birulah. Okey, apa isu dia? Ni terang-terang dia dah cakap isu. Isu masalah sosial. Ni isu dia. Masalah sosial dalam kalangan remaja. Okey. Ni dia punya isu dia. Okey, dah kenal pasti isu, nak kenal apa lagi? Tugasan. Okey, tugasan. Mana tugasan dia? Okey, inilah tugasan ni yang kita nak tulis ni. Punca dan langkah-langkah untuk mengatasi isu tersebut ataupun masalah tersebut. Okey, so sekarang kita dah ada isu, kita dah ada tugasan. Okey, ni tugasan ni. Jadi, macam mana cara kita nak menulis berdasarkan 5 ayat tadi? Berdasarkan teknik misuk tadi. Okey, cikgu dah buat dah. So, kamu boleh rujuk. Sekarang lihat kepada contoh yang cikgu telah hasilkan, bagaimana cara kita nak menulis berdasarkan teknik misuk tu tadi. Okey, kita lihat. Belakangan ini, isu masalah sosial dalam kalangan remaja sangat membimbangkan. Hal ini demikian kerana isu ini sering menjadi tajuk utama di dada-dada akhbar dan di kaca televisyen sehingga memberkas ke dalam jiwa masyarakat. Oleh itu, masyarakat haruslah memainkan peranan masing-masing bagi menangani permasalahan ini. Persoalannya, apakah punca dan langkah-langkah untuk mengatasi isu masalah sosial dalam kalangan remaja ini? Bagi menjawab soalan ini, saya akan mengupas punca dan langkah-langkah untuk mengatasi isu masalah sosial dengan jelas dan terperinci. Okey, kalau kamu perasan, tulisan yang berwarna merah ini adalah isu yang kita bincangkan. Isu daripada soalan yang cikgu dah highlight ni adalah isu dia. Okey, kemudian kau perasan lagi, ni punca dan langkah. Ini adalah tugasan. Okey, ini adalah tugasan soalan. Okey, tugasan soalan dan juga isu masalah sosial ini adalah isu. Jadi, untuk murid yang sukar menulis perenggan pendahuluan, yang payah, yang tak boleh nak ingat, yang tak ada idea nak menulis perenggan pendahuluan, kamu boleh hafal. Okay? Kamu boleh ingat. Contohlah ayat cikgu ni. Kamu boleh ambil ayat cikgu ni. Cuma kamu gantikan isu sahaja. Isu dan juga dia punya tugasan. Okey, kamu gantikan isu dan tugasan sahaja. Dia punya ayat-ayat yang lain tu kamu boleh ingat. Okey, kamu boleh ambil je daripada ayat cikgu. Ini adalah kaedah karangan pasang siap, pendahuluan pasang siap lah. Okey, jadi kalau tak ada idea, kalau kamu ada idea yang lain, lebih baik kamu menulis idea kamu kan. Okey, tapi kalau yang murid yang lemah, yang susah, yang tak ada idea nak menulis, yang tak tahu macam mana nak mulakan perenggan pendahuluan, kamu boleh ambil daripada ayat cikgu, hanya gantikan isu dan juga tugasan sahaja. Okey, jadi cikgu harap boleh membantu kamu untuk membina perenggan pendahuluan. Jadi kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.